Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk bab yang ke-23. Bab ma jaa fi qillatil kalam. Bab yang datang dia pada menyatakan hadis yang membicarakan sedikit bercakap. Ada orang akan meeting kat saya, kenapa tak mula lagi? Sebab kameraman belum sikit. Harap sabar. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Kameraman dah ni tahu saya boleh cakap. Ya Allah, eranya cepat penuh hantar saya. Kenapa tak mula lagi? Sabar saja banyak. Kita bakar. Baik, hadis yang membicarakan sedikitkan bercakap. An Bilal bin Al-Harith Al-Muzammi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yulqahu ila yaumi yalqahu wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allahu alayhi biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Hadis yang akan lagi sahih daripada Bilal bin Al-Harith Al-Muzammi, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kamu yang bercakap dengan suatu percakapan yang Allah suka, barang yang ia menyangka ia bawa sampai dari mana-mana ia sampai, maka dituliskan Allah baginya pahalanya, kesukaannya sampai pada hari kiamat. Dan bahawasanya sesiapa di kalangan manusia yang bercakap dengan satu percakapan yang Allah murka, di mana-mana sampai benda itu, apa yang dia cakap sampai, maka dituliskan Allah kepadanya kemurkaan sampai hari kiamat. Hadis yang kita baca ialah hadis sahih. Nabi sebut dua golongan. Golongan pertama, golongan yang bercakap benda yang Allah suka. Selagi mana percakapan itu didengari sampai ke mana-mana pun, apa yang dia cakap itu dapat pahala. InsyaAllah. Ni hak ceramah saya malam ni bukan cakap Masjid Ar-Ridwan dengar. Besok masuk YouTube. Tak malam ni masuk dah. Lusa tulat ni masuk Facebook pula. Facebook ni pula sampai ke mana? Sampai ke Amerika, Israel pun sampai ke. Masya Allah. Sampai ada Facebook buat MC Ustaz Kazim. Oh hebat. Hebat. Gila. Mudah dipangkah di muka saya. Macam 40 penyamun lah. Dipangkah-pangkahnya. Disuruh berakhir pendek pangkah. Ui, marah betul dia orang pada saya. Masya Allah. Bagus dia bersama. Mudah-mudahan Allah bersama dengan saya. Boleh buka laman web MC Ustaz Kazim, bukan dekat Facebook, website pun. Kita tahu lah ini cabaran. Alhamdulillah, itu tanda-tandanya Allah sayang. Tanda-tandanya perjuangan dakwah saya, ceramah saya ni benar. Nabi Muhammad kan dakwahnya orang tak suka, orang yang benci. Jadi saya pun kalau orang tak suka tu maknanya benar lah tu. Tak saya cakap tu. Kalau saya cakap ni betul di belakang orang suka semua, maknanya adalah ilmu yang saya suruh. Ilmu yang tak suruh ni yang orang tak suka. Tu imam salah tegak, pemimpin salah tegak, belah kiri salah tegak, belah kanan salah tegak. Itulah nama dia betul. Tengah kita ni duduk tegak yang belah kanan ni nak belah kiri tak boleh tegak. Maknanya kita duduk suruh lagi. Saya ada tak belah kanan pun saya tahu, tak belah kiri pun saya lah. Itu yang dia membawa.
Padahal saya sapu untuk makin bersih. Saya lap untuk makin berkilat. Kalau saya tak lap, dia berdebu. Kalau saya tak sapu, dia kotor. Itulah kena faham. Bukan saya benci, bukan saya kutuk. Saya nak membersihkan. Saya nak cerita yang betul. Yang betul itu bukan daripada saya. Yang betul ini saya petik daripada kitab. Yang betul ini saya ambil daripada kitab-kitab, daripada Quran dan hadis. Jadi kalau orang benci pada saya, orang tak betul pada saya, terpulang. Mereka nak bunuh saya ke, mereka nak saya ditangkap. Charge di bawah ISA. ISA pun ISA ya. Apa salah pun? Ulama-ulama kata, kalau kita ditangkap, duduk dalam penjara, kita boleh hafal Quran. Kerja tak buat. Tak payah nak fikir, tak payah nak fikir berlaki, tak payah apa. Hafal Quran saja. Kalau dibebaskan balik, kita mengajar orang balik. Itulah pendakwah. Pendakwah mana ada cuti? Pendakwah mana ada rehat? Dulu mereka suruh masukkan ISA. ISA ni zalim. Tapi sekarang mereka gunakan pula suruh saya ditangkap di bawah ISA. Apa? Cakap tak dua besi. Dulu bawa gerakan masukkan ISA. Sekarang ISA kau tak ada. ISA kau tak ada. Apa jenis? Kata kebebasan bersuara. Bila saya dah bercakap, apa mahu saya ulang? Di mana letak kebebasan bersuara? Bila kenal kat kita, tak ada dia tak. Kenal kawan lain, dia tak kata. Ini kita tak mahu budaya kita juga. Cuba tengok, apa yang saya cakap ni betul ke salah? Kalau salah, nasihat saya bagi betul. Saya minta maaf. Kalau hukum yang saya cakap ni tak betul, Ustaz, apa yang saya cakap ni salah, saya boleh betul balik. Saya minta maaf. Tapi kalau apa yang saya cakap ni betul, apa yang saya cakap ini bersandarkan pada Quran dan hadis. Nabi sebut dalam hadis. Kalau percakapan saya ini sampai ke luar negara, apa yang TV kita, YouTube kita, Facebook kita, sampai ke luar negeri, kata Nabi, selagi mana sampai pada orang ke mana-mana pun, ditulis pahala bagi kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Tetapi kata Nabi jaga-jaga, kalau kamu bercakap benda yang jahat, benda yang salah, benda yang fitnah, dibawalah berita yang kamu sebarkan tadi sampai ke luar negeri sekalipun. Selagi mana berita itu dipercayai, dipakai dan didengar, dituliskan dosa atas kamu sampai hari kiamat. Masya-Allah. Subhanallah. Sebab tu saya bersyukur saya jadi ustaz. Saya ada CD, ibu-ibu tajuk, ratus-ratus tajuk. Saya ada CD yang didengari oleh beribu-ribu orang. Saya ada buku yang dibaca oleh puluhan ribu orang. Saya ada YouTube, banyak ceramah saya dalam YouTube, beratus ribu orang yang dengar. Saya bersyukur. Kalau itulah ilmu yang saya ajar benar daripada hadis Nabi dan Quran, saya mati nanti, walaupun saya mati beratus tahun saya mati, pahala saya masih sampai berdasarkan kepada hadis ini. Sampai Nabi kata pahala yang ditulis sampai hari kiamat. Bayangkan. Dah bangun daripada kubur pun pahala yang masih ditulis. Masya Allah. Tetapi kalau saya ni jahat, saya fitnah orang, saya ni jahat, keluar dalam Facebook, keluar dalam YouTube, perkataan-perkataan yang jahat, saya dah mati beratus-ratus tahun, perkataan jahat saya masih didengari orang lain, maka ditulis dosa untuk saya sampailah saya dibangkitkan di hari kiamat. Masya Allah. Jadi bahagia tuan-tuan. Apa yang kita nak cakap lepas ni, kita kena cari perkataan ridwanahu yang Allah redha. Jangan kita cakap perkataan yang sakhatahu yang Allah benci. Yang kita nak ridwana, yang kita tak mau sakhatah, perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara, membanyakkan cakap dan buat, membanyakkan cakap dan buat pada barang yang tidak maksud bagi agama dan maslahah diri itu, selalu menjatuhkan diri di dalam cakapan perkara yang salah. Kerana cakap banyak itu ditariknya kepada yang demikian dengan tiada dia sadar. Mula-mula mukadimah penulis kitab ni kata, membanyakkan cakap.
jenis nak hurai semua besar. Ada isu apa pun dia nak hurai. Jumpa isu misbun dia hurai macam misbun. Jumpa isu piala FA dia pun menyembang pada piala FA. Jumpa isu video dia pun cakap pada video. Jumpa isu budak tersedak susu dia pun cakap tentang budak tersedak susu. Jumpa isu raja mana tu mendakwa Sultan Perak pula dah. Mari nak Melaka ni pergi Perak pula dah. Esok pergi Selangor pula dah. Kita pun duk hurai pula yang apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita baca, kita nak hurai. Yang ni dipanggil sebagai banyak cakap. Banyak cakap. Dan yang kedua kata dia, percakapan yang tidak bermaksud pada agama. Itu maksud cakap banyak nombor 2. Kalau cakap banyak tak boleh. Malam ni ceramah saya pun tak boleh cakap banyak. Ustaz Kazim cakap 2 jam, Salah cakap banyak. Cakap banyak malam ni tak apa. Baca-baca kitab 6 jam tak apa, 10 jam tak apa. Sebab bercakap pada masalah agama, bercakap pada masalah kita, masalah yang berkaitan dengan agama. Kerana orang yang bercakap banyak, dia tidak sedar, dia akan terjerumus ke dalam dosa. Dia baca berita, seorang artis perempuan hari ini dikejarkan ke hospital akibat melecur kerana air panas tertumpah di pahanya. Oh, kita membaca Astagfirullahaladzim, kesian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Saya baca kita nak ulang. Ulang dah pakai skirt lagi. Jangan jadi apa? Melecong. Itu baru orang di dunia tu tak akan kenal lagi. Agak-agak dia dengar tak? Dia dengar tak? Dia tak dengar. Apa yang kita boleh kecakap? Dia diam sudah. Ulang tunjuk muka orang tua buat cara tua ni apa? Saya ingatkan nak match ini. Akhirnya kita jadi cakap percakapan yang lama. Kita dah lupa. Bukannya dia dengar. Dia bukannya faham. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan. Macam mana pok-pok ni boleh dengar? Macam mana orang ni boleh dengar? Yang tuan-tuan yang datang malam ni semua tak balik. Tapi macam mana kita nak cakap pada mereka ni tuan-tuan? Macam mana kita nak? Itulah yang dikatakan kebijaksanaan berdakwah. Baru ni saya bercakap di satu tempat. Separuh daripada yang dengar ceramah saya tu tak pakai tudung. Separuh daripada yang datang tu tak pakai tudung. Kena bayar. Laki-laki. Cuma pakai tudung macam mana? Separuh perempuan yang datang tu tidak bertudung. Masya Allah. Adakah saya boleh semok mereka? Saya boleh balung mereka? Dan saya kena taruh mereka ni. Saya tengok ramai yang gelisah. Sebab ceramah ni tak disangka-sangka. Pengarah dia buat penunjuk. Kunci pintu kiri kanan semua tak boleh keluar. Pengarah tunggu sekali duduk kat belakang. Dia pun nak keluar lagu mana? Tiba-tiba je pengurusi kata dijemput. Dia tak panggil ustaz pun. Dijemput Muhammad Nazir bin Ilyas untuk memberikan ceramah putih baik. Tuan-tuan, nak pergi ke mana? Bos buka di pintu. Duduk pergi tengok. Sebab tu kita kena buat. Bagi dia puan seronok. Mula-mula dia tunduk. Dan nak tegak lagi. Bila lama-lama mereka dengar, bila lama-lama mereka mendengar, lama-lama mereka akan jatuh hati, bukan pada ustaz tu, jatuh hati pada ulama. Sebab mereka tak dengar. Datang ke pejabat pukul 7 pagi, balik 7 malam, sampai rumah tinggal nak kalah dulu. Pukul 9 malam baru balik rumah. Bila masa nak tengok forum perdana, bila masa nak tengok Al-Kuliah, bila masa nak tengok bicara mufti, bila masa nak beli CD Ustaz Kazim, tak ada masa. Sebab itu tuan-tuan di sini, yang jadi pengarah, satu jabatan, satu syarikat dan sebagainya, cari jalan. Sebab besok di akhir kiamat, Allah akan soal tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat dengan anak buah tuan-tuan? Kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi mereka ni berubah?
katakanlah kita bukan pengarah jabatan, tetapi kita ketua dalam keluarga. Kita bapa, kita tengok menantu-menantu kita balik kampung pakai skirt. Menantu kita tak semayang, nak cakap tak lagi payah. Tuan-tuan kena panggil orang tua untuk bercakap. Bagaimana? Malam ni bapa cadang, bapa nak sambut hari jadi bapa. Hari jadi bapa bukan bulan puasa ke bapa? Pada bulan puasa lah bapa sambut awal. Bulan puasa bukan boleh bersekedarlah, kamu boleh tak faham. Puak-puak ni pula bila sebut hari jadi kau, bila sambut di tempat kek, tempat lilin, tempat belon, kau nak naik kepala. Bila semua dah balik, macam itu kita panggil ustaz. Jadi bapa minta pada Ustaz Zuhair, tolonglah bagi sedikit peringatan pada kami keluarga. Anak-anak tunggu sekejap Ustaz Zuhair dah baca doa lepas. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Ustaz Zuhair cerita pasal anak, pasal tak semayang, pasal tak hitung aurat, pasal lawan mak bapak. Itulah cara dia. Kita kena banyak berlakon. Bukan setakat dengan jin, kita kena berlakon dengan anak pun. Sebab anak tak semayang yang muat daripada jin. Ya Ustaz, dengan jin pun kena berlakon. Ya. Sebab jin pandai berlakon. Saya kadang-kadang saya tengok orang berubat. Bila orang berubat, dia duduk tengok, dia cekak di sini, dia cekak tahu bumbun. Kadang-kadang dia ambil paku, dia bubur di jari kaki, dia picit. Kadang-kadang dia ambil dada hitam, dia bubur di antara kuku dengan sisi. Ni, kuku dengan sisi cepit. Cakap, dari mana? Cakap. Sakit tu tuan-tuan. Balik rumah dah lagi test dekat isteri tuan-tuan. Apa yang pula makcik Ustaz? Saya lah nak test. Tuan-tuan ambil paku, letak di jari kaki, dua cerah-cerah ni tuan-tuan tiba-tiba. Siapa yang ngantuk kamu? Siapa ngantuk kamu? Saya tengok-tengok. Jin ni tuan-tuan, dia pandai pembohong. Jangan sekali-kali percaya pada jin. Melainkan jin kamu boleh. Jin mana cakap? Betul, pembohong belakang. Tuan-tuan kita tanya dia. Cakap, siapa jangan kamu cakap? Orang dekat rumah. Orang dekat rumah. Orang dekat rumah tak tahu apa. Elok dia nak tengok upik lagi. Tiba-tiba jin kaburkan. Orang dekat rumah. Orang dekat rumah. Akhirnya dah bergaduh dengan orang dekat rumah. Itulah cara jin nak bergaduhkan kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada pengamal-pengamal perubatan. Susahlah tanya. Daripada mana? Sebab apa nama dia? Aku suka dekat dia. Aku cinta dekat dia. Siapa dengan kamu ni? Tuan tu lah. Sama. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ada haji dengan isteri saya. Patutlah. Sudah. Saya cuma nak ceramah. Apa jangan sekali-kali percaya pada jin. Dia pembohong. Habis itu macam mana Ustaz? Suruh dia keluar. Dia bukan dunia kamu. Kamu dunia jin. Ni dunia manusia. Aku perintah kamu keluar daripada tubuh badan. Tak nak keluar. Keluar. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Bunuh je. Ingat orang takut tu. Orang pandai tuan-tuan. Jin macam itu. Tuan-tuan jangan duk tanya. Siapa ngantar? Siapa buat? Sebab apa buat? Semuanya pembohong lah. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak berubat dengan apabila ada gangguan-gangguan, tuan-tuan kadang-kadang kena bohong. Bohong pada jin. Tak dosa. Aku akan keluar. Dengan syarat. Syarat apa? Dengan syarat aku nak makan. Boleh? Aku sediakan makan. Aku bagi hang jagung dekat anak. Nah. Tuan-tuan dia rebus jagung. Ni jagung nak masak. Dia buat apa? Dia pun perintah. Jin pun keluar. Kita tanam belakang. Tanam dalam hutang. Selagi mana jagung ni tak tumbuh, hang jangan balik ke rumah lepas. Faham? Jadi jin tadi. Maka jin ni bodoh. Dia pun tunggu. Bila-bila nak tumbuh pokok jagung ni. Nak tumbuh apa? Dah rebus. Tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada saya. Yang saya cakap ni bukan saya cakap saja. Tak saya berlaku dekat saya. Itu yang saya cakap bulan lepas.
saya tuliskan sebuah buku tentang pengalaman saya bila saya sakit teruk tahun 90-an dulu ni sampai tahun 2001. Pengalaman saya sakit itu, petua-petuanya saya tulis, doa-doanya, buku-buku amalan-amalannya saya tuliskan. Sekarang saya jadikan sebuah buku untuk tuan-tuan berkongsi, ambil amalan. Sebab apa yang saya buat ni, saya kutip sana sikit, jadi amalan. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan. Sehinggalah bila saya nak pergi mengajar, saya punya pemandu sampai, PA saya pun sampai, tunggu depan rumah. Bila saya bawa kitab letak serba atas, baru nak mengajar, saya pun jatuh. Duduk balik, orang bapa balik, duduk atas kucing balik, penuh sampai ke malam. Asyik sembuh mengajar, sakit. Asyik sakit mengajar. 2 hari sembuh. Jom, mulai malam ni boleh start kuliah. Keluar balik muka pintu, lembek balik, jatuh balik macam saya buruk, tak balik atas kucing. Saya pun berubat apa semua tuan-tuan. Baru saya dapat ilham buat sembahyang istikharah, minta petunjuk pada Allah. Apa masalah aku ni? Sakit dah okey. Masalah dia tak boleh keluar rumah. Baru saya dapat ilham. Rupa-rupanya jin ini diganggu, ditugaskan pada saya untuk menghalang saya pergi mengajar. Bila niat sebut nak mengajar, sakit. Jadi saya kata dekat pemandu saya dengan PA saya, kamu kalau nak datang sekolah saya, sikit loceng rumah. Ustaz, jom main bola. Jadi saya memakai jubah, bawa sultan, bawa beg. Okey, pada mana? Semua tuan-tuan saya mengajak sampai ke polis kita. Balik rumah tak sakit apa pun. Sebab jin kata, dia main bola. Aku diarahkan untuk jangan bagi dia mengajar ya, dia main bola tak apa dia. Takkan dia tak tahu saya tak pakai bisi bola, saya pakai jubah. Takkan dia tak tahu, dia tak boleh fikir menonton jin. Itulah makhluk yang bernama jin. Dia lurus bendul. Kalau dia mengganggu Ustaz Zuhir saja, isteri Ustaz Zuhir jangan takut. Sebab dia dihantar untuk Ustaz Zuhir. Sebab tu tuan-tuan, bila Ustaz Zuhir sakit, jangan takut ziarah dia. Aku tak nak ziarah dia, nanti aku sakit. Tak sakitnya tuan-tuan, sebab dia nama tuan-tuan tak masuk dalam list. Itulah cara nak dipuji. Kadang-kadang cara menipu jin terpaksa diguna pakai untuk menipu manusia. Malam ni mak nak buat hari jadi untuk ayah apa balik lah. Ya mak. Bukan bulan puasa saya jadi ayah mak. Sajalah bulan puasa tak boleh makan. Bulan ni tak boleh makan. Datanglah. Kamu boleh tolong-tolong mak. Taklah penat. Bulan puasa penat kalau masak hari. Baliklah budak-budak pulau. Bawa lu habis tiup. Main datang balik tiup. Datang balik jumpa. Ada makan semua. Main balik tiup. Main balik. Untuk sambut hari jadi ayah. Tengok Ustaz Zuhir sampai. Tengok duk tiup dia sampai. Apa hal pula ni? Mereka nak lari di mana? Masa itulah. Inilah dia panggil hikmah kebijaksanaan. Kita nak dakwah kepada orang kena bijaksana. Bijaksana ni bukan maknanya cakap pelan-pelan. Bukan maknanya bijaksana ni cakap slow-slow. Tuan-tuan, kita hendak menggunakan cara yang berkesan bagaimana. Kalau itu hikmahnya, Ustaz Zuhair pun tidak. Hikmahnya maknanya kebijaksanaan. Ada masanya kena dengar. Tak boleh tuan-tuan, harap. Ada masanya kena pelan-pelan. Tak boleh makcik, harap, dosa. Kadang-kadang kena cakap macam itu. Macam kita tengok makcik nak pisah jalan. Nak pisah jalan, tak tengok kiri kanan. Takkan tuan-tuan nak cakap pelan dalam makcik tu. Makcik, kata. Tengok sebut terbang melanggar. Pada masa itu hikmahnya, makcik, kata. Makcik pun kusam belakang balik. Ya Allah, nasib baik kamu sebut makcik tak nampak langsung. Allah makcik betul. Itulah namanya hikmah. Dia menyuruh kita supaya hikmah dalam dakwah pun begitu.
Sebab ada orang komplain saya, Ustaz Kazim ni ceramah gelak banyak. Kalau nak saya ceramah tak ada lawak langsung, dah lah sifat ni tak pusing. Saya tak apa ni, sifat ni ada, pula ada, tuan-tuan sifat tak ada, strik apa nama Allah. Kalau lah saya ceramah strik, tuan-tuan pun tidur, tuan-tuan hangat, tuan-tuan panas. Baru ada lagi buat. Dia dengar cakap kita tu. Jadi saya kena jaga audiens. Saya terpaksa jaga tuan-tuan. Tuan-tuan penat. Ada puji dia mengambil. Sebab bila puji dia lah. Dia puji langsung. Tuan-tuan letih, penat, tak mandi pun ada ni. Ini hamil masjid Belanda tak mandi. Mandi pagi tadi 6:30. Itu pun pasal mandi cepat tu mandi dulu. Masya Allah, subhanallah. Tiba-tiba saya ngaji straight, iaitu namanya tidak ada hikmah. Dalam nak dakwah, kita kena banyak hikmah. Baik, kemudian. Dia kata bila dah cakap banyak, dah tak sedar, maka jadilah cakap itu. Jikalau mengeluarkan percakapan yang haram, dapat dosa. Seperti perbuatan kisah main perempuan. Berdosa. Tapi kita tak boleh lupa bukti Ustaz, apa nama, dekat Belanda itu. Oh Ustaz, tolong lah. Tengok perempuan tu lari ke dia Ustaz. Ya tu. Dengan Ustaz pun dosa je. Yang ada sebut Yesus tu saya tu. Saya pergi kat Belanda tu kak, perempuan tu pergi jalan tak pakai apa tu lah cermin kak tu. Tapi mereka bagus kak, walaupun mereka pelacur kak, mereka ada klinik lah apa semua untuk pelacur kak. Sebab mereka bagi sukai untuk kerajaan Belanda lah. Oh, bila abang kata nak Belanda lagi? Jadi tuan-tuan, kakak ni kalau suami sebut nak pergi Belanda, akak kena ikutlah ke orang. Duk cerita pasal pelacur di Belanda pasal. Tak ada faedah pun kita bercakap benda itu. Maka hukumnya adalah dosa. Ataupun perbuatan berkaitan kesedapan dan kesukaan minum arak. Tapi dalam banyak-banyak arak tak boleh lawan dengan yang cukup sedap Ustaz. Saya pengalaman minum 10 tahun. Jadi yang tu pada sedap arak. Bila kita minum tu rasa-rasa berdosa kita dengar cakap. Boleh berpuisi arak pula. Yang ketiga yang berbuatkan kita sukakan saya judi. Suka makan kandung, makan dadah. Dan suka busuk mulut, pelucak, pencarut, pengutuk. Dan perbuatan kesedapan orang berharta. Dia kata perbuatan yang berdosa lagi ialah suka makan kandung. Bercakap sukanya sedapnya makan dadah, sukanya makan ekstasi. Ataupun suka busuk mulut. Busuk mulut ni maknanya mulut jahat. Mulut tong sampah. Semua cakap benda yang kotor saja. Seperti bercakap pelucak, pencarut, pengutuk, ataupun berbuat kesedapan orang berharta, ataupun kebesaran raja-raja dan kemegahan orang besar, dan berbuatan tentang kehebatan orang-orang kaya, dan berbuatan apa yang dicegah oleh syarak. Maka perbuatan macam ini adalah lara. Kalau tidak berdosa, dia jatuh lara. Ustaz, takkan cerita tentang keadaan orang kaya yang berdosa Ustaz? Di bidang ujub. Ujub ada 3 bahagian. Ujub ada 3. Pertama, ujub untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ujub untuk diri sendiri. Ujub ni duduk di bawah riak. Riak nombor 1. Ujub nombor 2. Apa makna ujub? Ujub ni makna perasaan. Bangga. Ujub ni duduk masa diri hebat. Ujub ni duduk suka dengan apa yang dia ada. Nama dia ujub. Ujub pertama untuk diri dia dulu. Dia duduk seorang-seorang dia tengok dalam masjid ni rasa-rasa yang pada lawa aku. Itu nama dia ujub. Ria, dia tunjuk ke orang. Tuan-tuan, lawa dah cuba saya. Lawa lah. Itu ria. Ria lah. Dia pakai gelamat dulu, angkat tangan. Hangat masjid ni kan. Dia tunjuk gelam. Itu nama dia ria. Ujub lah. Ujub dia tak tunjuk gelam dia. Dia tengok gelam dia. Dia tengok gelam dia. Dia tengok gelam. Besar tu lagi. Mahal tu lagi. Tu rasa gelam dia tu kosong dalam. Dia boleh tahu kosong di dalam, tak kosong di dalam. Itu nama dia ujub. Dia patung kereta di tempat padang. Lepas-lepas dia patung, dia tengok semua kereta orang. Lawa punya. Itu nama dia ujub. Ujub dengan diri sendiri.
Orang lain balik dah bayar. Dia seorang lah. Kalau tak ada aku ni, tak tutup masjid. Ujung namanya. Tu. Yang kedua, ujung pada makhluk. Ujung pada makhluk tu apa? Ini kita baca tadi. Duk cerita kebesaran orang. Aku pergi rumah dia untuk dia. 6 harap tak dia saja. Rumah dia tu dia. Dia tengok siap depan tu. Besar pemeluk ni tak terletak. Duk saja. Aku masuk rumah dia tu. Bicik macam cerita hutan. Tangga ada tu. Besar. Lawak. Sebut tentang Hindustan Rajinikan. Kena-kena. Superstar Rajinikan. Yang kita ukur. Bila tumbuh dia. Dia cipta selai dia pun. Lah tak sedang juga. Oksigen tak cukup. Masuk hospital. Rajini nama dia. Umur 61 tahun. Hero tua. Tapi kalau berlakon itu hero. Nama dia Rajinikan. Dia tak ukur. Tuan-tuan, kalau tuan tengok, kalau dia mati, akan ada orang sanggup bunuh dia dulu. Inilah dia tuan-tuan. Takjub, nama dia ujub. Ujub dengan makhluk. Tuan-tuan kenal dengan Hulu Gopalan Ramachandra? MGR nama dia. MGR ni misal dia, macam misal dia. Nampak misal. Ni misal Siwaji Ganesan dengan Hulu Gopalan Ramachandra. MGR bila dia mati 56 orang bunuh dia. Ini takutnya mereka kepada ikon artis. Serupa di Jepun. Bila penyanyi dia mati, bunuh diri, pengikut dia pun bunuh diri juga. Ini dipanggil ujung kepada sesama makhluk. Jangan begitu. Manusia dilarang ujung sesama makhluk. Termasuklah menceritakan rumah dia hebat, kereta dia hebat, bukti rumah dia kereta, garaj dia ada ekor betul. Garaj ada ekor, ada ekor. Kereta ni hidup, tak tahu lah. Tinggal dia pakai ni, Masya Allah. Yang ini Tuhan tak bagi cakap. Kerana bila manusia ujung kepada orang, kata Imam Ghazali, dia tidak lagi ada qanaah pada diri dia sendiri. Orang yang ujung kepada orang lain, dia tidak ada syukur pada diri dia sendiri. Dia ada ujung pada isteri orang. Ni dia lawa sungguh. Mata hijau. Loh, adik-adik hak kan? Dia duduk puja. Dia lupa pada isteri dia mata hitam. Dia ada puji orang. Loh, laki dia baiklah bang. Baik buruk laki dia. Cek di rumah dia lah. Dia goreng pisang. Bini dia tu memang cek dia lah goreng pisang. Buat ayam kelapa baiklah baik. Ni aku ni tak baik. Ni aku belah 40 tahun. Bagi makan nasi setiap hari tak baiklah aku. Dulu tinggal 24 lah. 84 dah. Buat apa kita ada puji cerita pasal orang puji punya pasal ni, puji yang bang kita ni. Yang ketiga, ujung dengan harta ataupun dengan benda. Tuan-tuan ujung dengan kereta, tuan-tuan ujung dengan rumah, tuan-tuan ujung dengan benda tuan-tuan, tuan-tuan ujung dengan handphone, tuan-tuan ujung dengan jam, tuan-tuan ujung dengan pen pun dia ujung. Pen ni tak ada orang lain, dia tak ada tulis dia pen tak. Ini saya berbangga dengan bercium pen ni. Itu ujung. Nabi tak bagi, agama kita tak bagi, jatuh kepada takjub. Termasuklah takjub tadi ialah berbualkan tentang kehebatan orang lain. Baik, adapun jika berbuatan perkara yang baik dan berkebaikan seperti berbuatan kisah orang-orang soleh. Kita bercerita tentang para wali. Kita kisahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan disuruh. Saya ada sebut dalam CV saya yang bertajuk Ketua Wanita dalam Syurga. Saya ada sebut tentang iman. Iman yang paling tinggi
ialah iman kedudukan Nabi SAW. Mengatasi segala malaikat. Tak boleh lawan. Malaikat pun tak boleh lawan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh Nabi-Nabi ulul azmi. Kemudian diikuti oleh para malaikat yang 10 yang utama. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang pergi berperang pada perang Uhud, perang Badar. Kemudian diikuti sampai saya sebut dalam ceramah saya tu, saya kata kita ni tak boleh berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada aku iman mengatasi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak boleh minta mengatasi iman Abu Bakar, mustahil. Ada orang tak faham apa dalil? Apa dalil Ustaz cakap macam tu? Nak dalil apa lagi? Tuan-tuan boleh ke minta, ya Allah ya Tuhan, berikanlah aku iman mengatasi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Tak boleh tak? Kita cuma boleh minta, ya Allah, berilah hidayah pada aku, ya Allah. Seperti mana jalan yang telah dilalui oleh para nabi-Mu, yang telah dilalui oleh orang-orang yang benar, siddiqin, syuhada, wassalihin. Tapi doa minta sesuatu yang mustahil dilarang. Mana boleh minta sesuatu yang mustahil? Haram. Ya Allah ya Tuhan, jadi kalau aku perempuan balik, ya Allah, aku tak mau jadi lelaki-lelaki, aku nak perempuan. Mana maunya? Dah Allah ketika kita jantan lah. Saya nak mengandung. Nak aku mengandung macam mana? Ya Allah. Tak boleh. Ya Allah ya Tuhan, aku nantilah kau menjadi Nabi. Ya Allah, sekarang ni, hari Malaysia ni dia perlu Nabi seorang. Apa salah jalan aku, ya Allah. Gila, apa kamu? Bukan semua doa kita boleh minta pada Allah. Tak. Doa kita kena minta sesuatu yang harus, yang boleh Allah Ta'ala bagikan. Itu kita kena ingat. Walaupun kita minta, tapi benda tu Allah takkan bagi. Mustahil Allah bagi. Contoh minta supaya jadi Nabi. Mustahil. Mustahil. Walaupun kita kata tidak ada mustahil dalam dunia. Ada. Mustahil manusia lain jadi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ada iman manusia sekarang mengatasi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mustahil. Sebab iman Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada bumi dan segala isi bumi. Macam mana nak lawan? Macam mana nak lawan? Abu Bakar As-Siddiq tak ada televisyen di rumah. Kita buka-buka lepas main subuh dah tengok TV lah. Senam roti di TV. Ya, hari ni kita belajar senam roti 1, 2 dan baru balik main subuh. Dah ada senam roti kat TV. Buka setiap kita pun senam roti kita. Yang senam roti dengan baju ketat, 2 ketat, tiba-tiba kita doa, ya Allah, bagilah iman lebih tinggi daripada iman Abu Bakar. Gila banyak. Abu Bakar bagi sedekah seluruh hartanya untuk Islam. Kita separuh daripada 10 ringgit pun susah nak sedekah. Bukan kata separuh harta, separuh daripada 10 ringgit berat ketak-ketak juga. Nasib baik jumpa dia panggil yang koyak, jadi dia bubur macam tu tak dapat iman. Kita cuma boleh minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang telah dilalui oleh para nabi. Bukan minta iman mengatasi nabi, itu betul mustahil. Baik. Atau berbuat perkara ibadah dan apa amalan yang disuruh oleh Allah dan hukum syarak halal dan haram, hukumnya dipersilakan. Kita bercakap tentang hukum cicak tokek, lincah. Sekarang mengenai orang lincah tentang cicak tokek. Boleh tak boleh jual cicak tokek? Boleh tak boleh makan cicak tokek? Subhanallah. Nah, sekarang ada orang yang bicara cicak tokek berhenti kerja semata-mata nak cari cicak tokek. Nanti tokek ni cicak kita. Betul tak? Saya dah sebut mereka dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Betul tak? Cicak tokek ini menjadi penyembuh ubat, penyembuh penyakit. Tidak ada mana-mana kajian daripada mana-mana badan kesihatan di dalam dunia yang mengesahkan cicak tokek adalah ubat untuk AIDS. Tidak ada langsung. Baik, dan membanyakkan cakap yang menjadi pengajaran dan menjadi iktibar kepada diri, maka yang demikian itu tidak mengapa.
bahkan menjadi baik pula. Jika tidak demikian, lebih baik kemudian. Bukankah Nabi dah kata, tanda-tanda orang yang baik ialah bercakap yang baik ataupun diam. Dan daripada bercakap sesuatu yang tidak dapat masuk bagi dirimu daripada masalah dunia dan agama kamu. Berhati-hatilah daripada membanyak-banyakkan cakap, kerana semua yang itu disuruh akan dia oleh malaikat mencatat apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap sekarang ini, malaikat akan catat. Tuan-tuan sebut apa pun malaikat catat. Sekarang tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Kita turun sekali lagi, tuan-tuan cari kasut. Mana kasut apa? Malaikat tulis, mana kasut apa? Mayan. Dah, lebu. Lakor je. Dah, lebu. Lakor je. Malaikat tulis. Ni aku malas datang masjid, asal datang hilang. Asal hilang, datang kasut. Macam malaikat tulis. Ni aku malas main masjid. Malaikat tulis. Ustaz, malaikat tak ada kerja lain Ustaz? Ada. Dia memang tugas dia ikut kita. Malaikat tak penat-penat ke Ustaz? Malaikat tak penat. Tak takkan dia tak rehat langsung? Rehat. Bila kita tidur. Baru malaikat ni pampel nak bukit menung. Lepas bangun pada tidur kita berbangun. Malas yang nak kerja. Malaikat pun tulis malas yang nak kerja. Macam tu lah tuan-tuan malaikat. Waktu saya tidur saja kau tak malaikat tak tulis. Ya. Satu lagi malaikat tak tulis. Waktu kamu budak kecil dulu. Belum cukup umur. Cakap apa malaikat tak tulis. Dan satu lagi malaikat tak tulis kalau kamu gila. Kamu cakap apa malaikat sifat. Buat lain. Dia tulis malaikat. Jadi kalau kamu nak supaya malaikat tak tulis kamu. Minta lah gila. Tak tulis kan? Sebab tu untung tuan-tuan orang yang kuat tidur. Malaikat tak tulis dia baca. Tengah kuliah tidur, duduklah rumah tidur, mesyuarat tidur. Tuan-tuan dengan marah ada, malaikat tak tulis. Tengah belajar pun dengan panas lik-lik dia boleh tidur. Masya Allah. Bukan tuan-tuan lah di Afrika. Jadi tuan-tuan kena pandang baik pada dia. Pandang baik, malaikat tak tulis pada dia. Itulah istimewanya orang kuat tidur tuan-tuan. Masya Allah. Istimewa. Sahabat saya yang kuat tidur. Kuat tidur. Saya kata dekat dia, entah ni kuat tidur. Tuan-tuan bayangkan dia punya kuat tidur. Sambil dia naik motor dia boleh tidur. Masuk longkang tu. Tapi ziarah dia orang suka kita. Entah ni, entah lagu orang. Orang lain entah. Anak tidur, apa semua. Tuan-tuan, saya nak habang pada tuan-tuan. Di antara orang yang berpenyakit, salah satunya penyakit sakar, ialah suka dan selalu tidur pada waktu tak kira waktu. Sebab saya kata pada sahabat saya, entah lepas keluar kita ni, kita berubah. Entah ni penyakit. Orang yang ada tanda-tanda sakar, orang yang memelihat, yang dapat sakar, ialah selalu tidur. Jadi cuba tengok di sini. Siapa yang selalu tidur? Kalau ada, angkat tangan macam saya. Maknanya tuan-tuan, kena pergi. Saya dah keluarkan CD yang bertajuk Sasaran Sakar. Saya dah jelaskan daripada A sampai Z tentang sakar. Ini CD kita yang terbaru untuk bulan. Saya minta tuan-tuan lepas ni dibeli. Kod-kod tuan-tuan ni ada sakar. Salah satunya ialah muak. Waktu maghrib, pada maghrib muak. Asal muak maghrib. Oh, Abu Aziz kita tengah muak, jaga-jaga. Baru saya sebut dia muak. Dia tertidur tuan. Jadi tolong berubat bagi orang yang macam itu. Baik, maka anda nak jaga-jaga sebab malaikat tulis apa yang kita cakap, apa yang kita sebut. An Bilal al-Harith al-Muzani sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fa yaktubu Allahu lahu biha ridwana ila yaum yalqahu." Diriwayatkan hadis ini daripada Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata ia, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kami yang bercakap dengan satu percakapan yang Allah redha dan percakapan itu Allah suka keluar daripada mulutnya sehinggalah berpanjang-panjangan keluarnya, maka dia akan mendapat pahala, nescaya ditulis pahalanya dengan redha Allah dan Allah suka kepadanya sehinggalah hari kiamat ditulis." Habis Ustaz, saya bukan penceramah. Macam mana Ustaz? Kalau tuan-tuan bukan penceramah, tuan sebar-sebarkan apa-apa benda yang baik. Sebar-sebarkan. Ada seorang driver lori minta saya buat ceramah tentang manisnya Islam, seronoknya Islam. Dia kata dia nak sebarkan pada sahabat-sahabatnya yang bukan Islam, yang kerja sebagai driver lori. Masya Allah. Tuan-tuan. Sebab tu saya dulu saya sebut pada tuan-tuan, hari ini siapa masuk Islam, hari ini siapa masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak, salah satu orang marah saya yang kata anti tak dari Facebook ni, salah satu sebabnya ialah sebab ramai orang masuk Islam bila dia buat ceramah saya. Yang tu tuan-tuan. Sebab tu saya berkali-kali cakap pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berceramah dengan orang bukan Islam di atas pentas, saya tak heran. Sebab dia bukan nak masuk Islam, dia seronok berceramah dengan kita. Sebab kadang-kadang kita tertutup bangsa kita sendiri, sebab tu dia suka. Yang tuan-tuan nak cara dia lah, dia je dengar ceramah kita sampai dia tertarik pada Islam, dia tunduk dan patuh pada ajaran Islam. Bukan dia dengar ceramah kita, lepas dia dengar ceramah kita, dia balik, dia minum di restoran dia minum arak balik, dia minum toddy balik. Apa rasa kita? Baru tadi ceramah dengan aku, lah dah tu sembah sokong pula. Maknanya tak ada kesan apa pada kita. Yang ni yang kita kena faham. Yang kita tak bawa sekarang ni, pilih kuliah saya ni, kita ingat orang-orang kita saja yang dengar. Orang bukan kita pun dengar. Mereka beli berpuluh, mereka sorok dalam nalar-nalar, mereka sorok dalam anak. Ambil mereka Ustaz, saya sangat sayang pada Islam, saya suka Islam, kalau jadi Islam datang. Bagaimana Ustaz? Pergi masjid, puasa imam Islam malam ni juga. Sebulan, 2 bulan dia rakyat. Satu hari pak dia tengok dia sembahyang subuh, tak tutup pintu, bila sembahyang subuh dalam bilik tidur, pak dia mengendak panggil mak dia main tengok dia anak kita dah buat apa. Patutlah selamanya aku ajak pergi sembahyang, dia tak mahu. Aku ajak pergi sembah dengan dia tak mahu. Apa ni? Bila anak dia pergi kerja, mak dia pun selongkar jumpa TV saya. Oh ni dia. Tu yang saya kena marah. Mereka marah saya. Yang puak-puak belah sini pun marah saya. Hak parti politik pun marah saya. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ni saya sebutkan pada tuan-tuan, yang terbaru ni ketua satu agama, saya yang masuk Islam 2 tahun lebih dia duduk beli CD kita. Dia beli, dia Islam, dia hantar mesej, saya dah padam mesej. Tuan-tuan, ni yang saya kadang-kadang rasa sedih dengan sikap umat Islam yang kadang-kadang tak tahu tentang orang kita. Saya kadang-kadang berfikir dengan saya, tapi ada urusan nak timbah suka, ada urusan nak timbah esik, ada urusan nak bunuh, ditangkap bawa ASK dan sebagainya. Tapi berapa banyak di rumah kita yang tekuk jalan ada lupa. Sampai yang terbaru ni dicadangkan lagi, sekolah saya ditutup. Dan yang mencadangkan ditutup ni ialah orang yang memperjuangkan perjuangan yang dia kata betul.
Saya kalau perjuangan tu salah. Perjalanan tu suruh tutup sekolah saya tak heran. Ini kita cakap ni membahaya, tutup apa macam ustaz yang cakap ni tuan-tuan. Bukan orang biasa, ustaz. Suruh tutup. Dia tak tahu di sekolah saya ada anak yatim. Tuan-tuan ingat anak yatim biasa? Anak yatim biasa apa? Tak ada anak yatim luar biasa tak? Ada. Kalau di Malaysia, anak yatimnya bapaknya accident, mati. Bapaknya sakit jantung, mati. Maka anaknya anak yatim. Anak yatim. Tetapi anak yatim yang saya belah, bapaknya mati. Masa bila? Tengah sembahyang. Allahu Akbar. Kenapa dia mati? Orang tembak. Pam. Satu masjid mati. Ditembak. Anaknya kita ambil, kita belah. Kalau ditutup sekolah saya, takkan nak hantar balik ke negara mereka. Apa salah budak-budak ni? Saya ambil daripada tuan-tuan. Masya Allah bulan 9 lagi 40 orang tak sampai. Saya sekarang sedang membina asrama tahfiz untuk mereka. Pergi ke Putrajaya minta visa pelajar. Buat 4 pelajar nak belajar hafal Quran. Segala makan minum mereka kita tanggung. Pakaian mereka kita tanggung. Mereka susah. Takkan saya ingat pak mereka pergi motor getah kena tembak. Pak mereka pergi naik motor pergi mati dengan mak kena tembak. Pak mereka semayang kena tembak. Mereka semayang Jumaat kena bom. Tinggalkan anak-anak yatim. Kita ambil tu di sekolah. Masya Allah. Ini kadang-kadang orang yang benci saya, orang yang tak suka dengan kuliah saya, dia tak pernah tahu apa benda yang saya buat. Dia tak pernah dengar ceramah saya, dia tak pernah main sekolah saya, dia tak pernah kaji sekolah saya, dia tak pernah tengok apa ada di sekolah saya. Sedangkan dia ada tak benda-benda yang saya sebut. Di sekolah saya ada orang yang cuci buat pinggang, yang kita tanggung buat pinggang pembiayaan. Ada orang lumpuh, yang kita belah lumpuh. Ada anak yatim, bagi miskin, yang kita tanggung berdepan. Tapi dia boleh bawa dalam mesyuarat, kami mencadangkan supaya pihak dia tutup sekolah. Subhanallah. Kalau tutup, dia tanggunglah tu ada 7 orang pelajar. Dia tanggung. Mana nak tahu 7 orang pelajar dia tuan. Jadi jangan taksub sangat. Jangan kata kita je betul. Segala orang yang menyokong Islam, segala orang yang memperjuangkan Islam, Islam. Walaupun kadang-kadang dia tidak memperjuangkan melalui politik. Dia memperjuangkan melalui pendidikan. Itu juga Islam. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, janganlah kamu semua pergi berjihad fi sabilillah. Mesti ada orang sahaja yang duduk di tempat kamu belajar agama, liyatafaqahu fid-din, supaya dia boleh memahamkan agama dan dia boleh memahamkan orang yang pergi berjihad tentang agama. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Jadi jangan percakapan kita busuk. Percakapan itu busuk. Tutup sekolah ni, tutup sekolah ni, tutup sekolah ni. Sampai kiamat Allah tulis dosa atas percakapan yang kita buat. Jadi dia minta pada tuan-tuan, biar kita jadi orang yang bercakap benar. Biar kita menjadi orang yang sayang kepada Islam, nak kepada Islam. Bukan semata-mata cakap, tetapi tidak pernah dia ditampilkan dengan perbuatan, dengan apa yang pengorbanan dan sebagainya. Yang ini ditulis Allah Ta'ala yang cakapnya lagi disukai Allah itu. Ditulis pahalanya daripada masa bercakap sampai kepada matinya dan sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau percakapan dia baik, pahalanya sampai pada dia selepas dia mati. Pahala dia sampai pada dia sampai hari kiamat. Maka matilah orang itu dalam Islam dan tidak diazab akan dia di dalam kubur dan tidak dihinakan dia di padang mahsyar dan pada waktu berhimpunnya di padang mahsyar. Subhanallah. Orang yang cakap dia baik lepas dia ke kubur selesai. Tuan-tuan tengok, ada penyanyi baru dia mati hari Jumaat lepas dia ke kubur. Sebab dia mati hari Jumaat. Tiba-tiba ada satu ulama mati hari Sabtu. Ustaz ni kena doa juga. Macam mana dia tak mati hari Jumaat? Penyanyi mati di Mak Pelik Tunggu. Bro.
Apa macam bro? Dia nak baca satu hadis ini, nak baca hadis lain. Nabi kata, man mata yawmal jum'ah aw lailata iqam min azab al-qabr. Sesiapa yang mati malam Jumaat atau hari Jumaat, bebas kita kubur. Siapa-siapa saja lepas. Mati hari Jumaat, insya-Allah lepas kita kubur. Tetapi yang bacalah pula hadis lain pula. Nabi kata, sesiapa yang percakapan yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, sentiasa menasihatkan orang, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq, sampai mati dia macam itu, dia bebas siksa kubur sampai hari kiamat. Masya-Allah. Walaupun dia mati hari satu. Ada itu yang kita kena lihat pula, bukan kata dia mati hari Ahad pula. Dia mengajarnya malam pagi petang. Walaupun dia mati Ahad, tetap lepas kita kubur sebab dia bercakap yang baik-baik. Saya ni yang kita kena syukur. Habis tu tak semua orang kena jadi ustaz lah. Terpulang pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak jadi ustaz. Tuan-tuan beli CV saya. Tuan-tuan hadiah pada orang. Saya kata dah pada tuan-tuan, apa salahnya kenduri kahwin tuan-tuan bagi hadiah CV daripada telur rebus, telur palsu pula tu. Telur rebus daripada bagi pulut kacau, bagi kuih bangkit, kuih bahulu, sapu tangan, apa lagi sini. Lagi senang. Berpanjangan pahala. Ada dia masuk kereta, dia pasang. Ada dia masuk pasang, dia masuk kereta. Tiap-tiap kali dia pasang, tuan-tuan dapat pahala. Model ni semua 5 hari saja. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri. Yang terakhir, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min tahaddin faqadillah ma yazunnu an tablugha ma balaghat fayakutubullahu alaihi biha taqatahu ila yaumi yaqahu. Dan bahwasanya seorang lelaki yang bercakapnya dengan satu percakapan yang Allah benci, yang Allah murka, dan dia bercakap panjang sampai mana-mana pun percakapan itu Allah benci, mencaruhnya, meluncurnya dan sebagainya, maka ditulislah dosa kepadanya, diazab dia di dalam kubur dan disiksanya di hari kiamat di padang mahsyar, sehinggalah dia bertemu Allah di hari kiamat. Jadi orang yang bercakap ucap di dalam kubur yang disiksa, orang yang mengumpat, memfitnah dan sebagainya, dia akan disiksa di dalam kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perjuangan kita lain, tapi kedudukan pahala kadang-kadang sama. Tuan-tuan, kita tengok orang yang berjihad di sabilillah, orang Palestin, lawan Israel Yahudi di sabilillah. Takkan tuan-tuan nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal mak bapak pergi ke Palestin, tak disuruh. Sebab apa tak disuruh? Sebab benda itu di luar kawasan kita. Tetapi apabila Israel masuk dalam bumi ini, wajib kita lawan Israel. Walaupun ada mak bapak, walaupun ada isteri, pada masa itu wajib lawan. Kes ini berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi nak pergi perang. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi perang. Nabi tanya, kamu ada mak bapak? Ada. Kalau begitu jaga mak bapak kamu lagi besar daripada fi sabilillah. Tetapi apabila musuh melanda dalam negeri, mak bapak pun kena tolak ke tepi. Pada masa itu fi sabilillah nombor 1. Kerana bila musuh dah masuk, besok dengan mak bapak pun kena bunuh. Maka pada masa itu mempertahankan wajib pada masa itu. Walaupun tuan-tuan tak dapat pahala fi sabilillah, tuan-tuan boleh dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak pergi lawan di Iraq, tak pergi bertentang di Palestin, tak pergi menentang Amerika di Libya, tuan-tuan boleh dapat pahala fi sabilillah. Ustaz, ya, makcik ni tak boleh bangun sembahyang malam-malam. Walaupun makcik tak boleh bangun sembahyang malam-malam, makcik dapat pahala bangun sembahyang malam. Ustaz, saya ni sibuk dengan Ustaz, tak boleh puasa Ustaz. Saya jaga nak puasa Ustaz. Tapi sibuk Ustaz, kerja saya pun teruk. Saya tak boleh puasa sunat Ustaz. Abang, walaupun abang tak boleh puasa sunat, tapi abang boleh dapat pahala puasa sunat sehari. Abang boleh dapat pahala yang mulai. Abang boleh dapat pahala fi sabilillah. Bagaimana? Nabi kata dengan 2 jalan. Pertama, orang yang bela janda-janda, pahala membela ibu tunggal.
pahala membela janda-janda, pahala yang macam berjihad, macam berpuasa dan macam sembahyang malam. Dan yang keduanya, pahala membela anak-anak yatim, pahala bela anak yatim, macam berjihad fi sabilillah, macam sembahyang malam dan macam kita puasa setiap hari, pahalanya. Jadi tuan-tuan, itulah kedudukan Islam. Alangkah adilnya Islam ini. Kamu tak boleh buat cara ni, kamu buat cara ini, tapi pahalanya tetap sama. Makcik-makcik tak boleh dapat pahala sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat, penuh besar, orang lelaki ramai. Tak apalah, makcik sembahyang zuhur di rumah. Masak untuk suami dan anak-anak, pahala menjaga keluarga, macam pahala suami makcik-makcik datang sembahyang Jumaat. Tak kurang walaupun sedikit. Kan cantik Islam ni tuan-tuan. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling menghormati perjuangan kamu dalam bidang politik, perjuangan saya dalam bidang pendidikan. Dia akan menjadi sokong menyokong. Bukan semua orang kena berada dalam bidang politik. Ada orang yang kena ada dalam bidang ekonomi. Ada orang yang kena ada dalam bidang pendidikan. Tapi dalam bab nak memansuk, dia pangkang. Tapi dia tak menjadi politician. Sebab dia orang yang ekonomi. Dia orang yang menjadi pegawai. Dia tak boleh terlibat secara terang-terangan. Tapi bila main campaign, dia pangkang. Maknanya dia tidak menolak politik. Dia masih terlibat dengan politik. Waktu pilihan raya campaign, dia pangkang. Tapi bila balik pada atas, dia kerja balik. Bukan semua orang kena duduk dalam politik. Tak duduk dalam politik, salah kamu. Baik. Ingat, Islam bukan politik semata-mata. Tetapi di dalam Islam ada politik. Ni, nampak tuan-tuan? Kita bercakap yang baik, kita berdakwah. Ini adalah satu benda yang baik. Pahalanya sampai hari kiamat. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada satu soalan dalam website saya yang bertajuk orang datang minang dia. Orang dia suami orang datang minang dia. Mak dia tak terima, dia terima. Jadi isteri membodoh. Mak dia kata, jangan ambil. Mak tak suka. Dia kata pula, saya suka. Walaupun isteri membodoh. Dengar cakap mak, ni mak kamu. Betul ke lawan mak kamu? Jadi tuan-tuan, saya ni berapa lama tak jawab soalan dalam internet. Letih nak jawab. Yang tanya, satu Malaysia. Dia jawab satu orang. Macam mana nak jawab? Saya jawab pendek. Saya kata, jodoh adalah hak akak. Akak buat istikharah elok-elok. Dia hantar lagi masalah. Ustaz, mak saya tak setuju juga. Dia jawab balik. Kalau begitu, ikutlah cakap mak. Lebih Allah reda. Itu dua jawapan saya. Jodoh adalah hak kamu. Kamu sebagai perempuan, anak darah. Kamu ada hak. Mak boleh terima. Dia jawab pula, mak dia tak suka. Saya jawab balik, kalau demikian, ikutlah cakap mak. Lebih Allah reda. Itulah nama dia faham pada mak. Mak tak suka. Ikut. Arwah mak saya tuan-tuan. Saya pun ada makruf. Biasa bro. Macam bujang-bujang. Ada makruf ada air. Orang tu tegak saya. Takkan ada makruf. Mak saya kata, Aziz, kamu kahwin. Baik mak. Dengan siapa mak? Ini pilihan mak. Baik mak. Saya telefon makruf saja. Minta maaf, kita saja dikahwin. Sebab mak saya dah ada pilihan. Saya terpaksa ikut cakap mak saya. Dermaga saksi itu. Terus saleh. Saya cakap, oh jangan mak. Saya ikut cakap mak. Bila ikut cakap mak, insya-Allah Allah redha. Walaupun saya ada hak, saya anak jantan. Saya ada hak menentukan jodoh saya sendiri. Tetapi alangkah baiknya kalau jodoh itu mak saya redha. Mak saya redha. Maka bila redha, ikutlah cakap mak. Sebab Nabi kata redha Allah fil redha walidain. Redha Allah pada redha kedua mak bapak. Kita menikah bukan sehari, kita kahwin bukan sebulan. Kita nak kahwin sampai kita mati. Kalaulah mak tak redha pada kita, perkahwinan kita huru-hara, kena tumbuk, kena pukul, kena seksa, itu bukan perkahwinan. Perkahwinan adalah untuk seronok.
Okey Ustaz, kalau saya ikut cakap mak saya, suami saya pukul saya, Ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa, akhir report dia baru apa Ustaz cerai. Nak kata apa, lagi isteri dia beragama Ustaz cerai. Tadi satu isteri mengadu kepada saya. Dia bawa suami gambar suami dia. Ustaz, ni suami saya. Loh, Ustaz tuan-tuan, warga kadang isteri dia halus. Ni Ustaz, ni suami saya. Wih, Ustaz lelaki apa? Dua kali Ustaz. Ni 3 kali dia kata. Ustaz tahu nak baru ni penyepak saya Ustaz. La ilaha illallah. Sampai sekarang aku sakit ni Ustaz. Masya Allah. Suami aku kerja apa? Ni tarik kereta apa dia, orang tak bayar kereta, tarik kereta dia. Tu dia garang. Dia buat apa kakak? Dia tak pernah bagi nafkah dekat akak, lama akak dari akak dia cari makan dah. Jadi apa yang Ustaz? Apa nak buat sekarang Ustaz? Dia tak cerai. Tak boleh Ustaz jampi-jampi apa? Tak payah jampi. Dia minta cerai, dia cari suami yang isi berdasar. InsyaAllah. Subhanallah. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bukan untuk penampak, bukan untuk jentik, bukan untuk sombong. Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bimbing dia, sayang dekat dia, jaga dia, kasih dekat dia. Kerana isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Saya ulang balik, isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Kalau lah kita tak ada isteri, tak perempuan mana yang kita duduk cabut sekarang, tak perempuan mana yang kita duduk ngorang sekarang. Tapi dengan sebab kita ada isteri, kita tak tengok alai, kita tengok dia saja, dia dah menyelamatkan kita pada neraka. Bersyukurlah. Isteri kita lah yang melahirkan anak-anak kita. Isteri kita lah yang menjaga mengasuh anak-anak kita. Isteri kita lah yang basuh pakaian kita. Sabarlah banyak-banyak dengan isteri kita. Sayyidina Umar kena beleteh dengan isteri dia. Sayyidina Umar tidak menjawab, padahal dia adalah lelaki yang paling garang. Tapi bila isteri dia beleteh, dia diam. Dia tak jawab. Sebab isteri akulah yang menyelamatkan aku daripada neraka. Isteri akulah yang memasak makanan pada aku. Isteri akulah yang melahirkan anak-anak aku. Dan isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Apa sebab aku nak marah pada isteri aku? Itulah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pagi besok di Masjid Melawati di Al-Hidayah, kuliah subuh, dan pagi besok kuliah duha 9.30 pagi, kitab Al-Mu'ain Al-Mubin dan Hidayatul Mutafakkirin. Ya, dan di sini ya pukul 9.30 pagi di masjid kita. Dan pada minggu depan, pada hari Khamis minggu depan, ya malam, tuan-tuan boleh tengok di TV1. Ya, di TV1 pada 26 hari bulan 5 di TV1, Forum Perdana Hewan Islam secara langsung bersama dengan Kak Kazim Elia. Ya, yang akan disiarkan dari Al-Ustaz. Ya, pada 26 hari bulan 5 minggu depan, insyaAllah. Dan malam itu saya berada di Surau Mustaqim, Taman Lembah Keram, Bahrul Madu di 19. Jadi tuan-tuan yang mana belum dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Dan kalau nak sign saya, besok baru saya nak balik malam juga. Ya, jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar bersama dengan CD-CD yang terbaru yang baru keluar ini. Dan buku dan CD ini saya khaskan untuk pembinaan ma'had tahfiz Al-Quran khas untuk anak-anak yatim daripada Patani yang akan sampai pada bulan 9 nanti, yang sedang dibina ma'had tahfiznya di Al-Barakah Manjur. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.